Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Zakwan bin Kamarudin. Hari ini akan membentangkan tugasan dua saya berkenaan dengan isu keruntuhan akhlak iaitu seks cyber. Jadi sebelum saya mulakan pembentangan, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Ustaz Jainuddin kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tugasan pada kali ini. Baiklah, kita pergi kepada isi kandungan. Jadi insya-Allah hari ini perkara yang akan saya ulaskan, bentangkan pada hari ini. Yang pertama ialah pengenalan kepada seks cyber tersebut. Yang kedua adalah punca seks cyber. Yang ketiga adalah langkah penyelesaian dan yang keempat kesimpulan keseluruhan pembentangan tersebut. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh kepada seks cyber, kita perlu kenal apakah itu seks cyber. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca menurut Adnan dan Nurani 2018, seks cyber adalah satu perbuatan yang melakukan hubungan komunikasi dua hala melalui perantara media internet dengan menghantar mesej yang lucah sama ada dalam bentuk ayat dan huruf atau foto yang memberi makna yang lucah. Jadi ini adalah salah satu pandangan daripada Adnan dan Nurani. Jadi berdasarkan pembacaan saya daripada artikel dan jurnal-jurnal, banyak lagi pandangan ilmuwan yang lain berkenaan dengan seks cyber ini. Dan apa yang saya boleh simpulkan, seks cyber ini adalah apabila dua orang pelaku yang berkomunikasi menggunakan media teknologi sama ada komputer ataupun telefon, tab dan sebagainya, menggunakan medium internet. Dia menggunakan media internet dengan menghantar uh, isyarat ataupun menghantar mesej yang lucah, sama ada berbentuk video, penulisan, gambar, suara dan lain-lain untuk memberikan fantasi kepada pasangan tersebut untuk memuaskan nafsu mereka. Baiklah. Jadi seks cyber ini pasti dan pasti dia melanggar syariat agama Islam dan menyalahi norma kehidupan kita sebagai manusia bermasyarakat majmuk ni. Jadi kenapa dia melanggar syariat Islam? Bukan dia membuat zina secara fizikal pun. Hal ini kerana adalah dia akan melibatkan zina panca indera di mana pelaku tersebut tidak akan menjaga matanya dan akan membayangkan perkara-perkara yang tidak patut serta melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia bertentangan dengan dalil ataupun suruhan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menundukkan pandangan ataupun menjaga batasan pandangan dan menjaga maruah diri kita ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman supaya kita menjauhi perkara yang boleh membawa kita kepada zina. Dan dia juga menyalahi norma kehidupan manusia kerana kita tahu banyak perkara negatif kesan daripada seks cyber ini. Baiklah, berdasarkan kajian ataupun statistik yang saya petik daripada Akhbar Sinar Harian, 35% remaja dapatkan bahan lucah yang terdedah dengan bahan lucah. Dan daripada 60.8% daripada 35.3% remaja tersebut dapatkan bahan lucah daripada internet. Hal ini jelas menunjukkan ramai remaja telah terdedah, terutamanya dengan seks cyber ini 60.8%, dan perkara inilah yang akan mendorong ataupun menjadi akar umbi kepada berlakunya seks cyber ini. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, seks cyber ini dia akan memberi banyak kesan negatif sama ada kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kepada individu jelas dapat dilihat terutamanya kepada wanita apabila banyak isu-isu timbul sekarang ni. Apabila wanita diugut, ingin disebarkan gambar-gambar lucah mereka ataupun gambar-gambar ataupun video mereka dijual. Ya, ini akan menjatuhkan maruahnya, bukan sahaja maruahnya, malah maruah keluarga dan memberi kesan kepada masa depan mereka. Dan apabila orang remaja yang terlibat dengan seks cyber ini, dia akan memberi kesan kepada diri mereka, akhlak mereka terhadap keluarga seperti tidak berkomunikasi, tidak tidak produktif. Mereka akan menjadi lesu dan lain-lain. Dan ia sekaligus memberi kesan kepada masyarakat dan pembinaan negara dan bangsa. Baiklah, selepas kita kenal pengenalan seks cyber, kita pergi kepada punca yang menyebabkan berlakunya seks cyber ni. Yang pertama adalah daripada ibu bapa itu sendiri. Baiklah, bagaimana saya boleh katakan ibu bapa punca? Kita akan pergi selanjutnya. Yang kedua adalah puncanya adalah berpunca daripada media massa dan yang ketiga adalah rakan sebaya. Baiklah, yang pertama ibu bapa. Mengapa ibu bapa ditekankan ataupun saya letak sebagai salah satu punca berlakunya seks cyber ini?
Hal ini kerana dalam hadis, "Ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Yang bermaksud, tidaklah dilahirkan seorang ini anak itu melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah, suci, tiada apa-apa. Maka kedua ibu bapanya yang menjadikannya beragama Yahudi atau menjadikannya beragama Nasrani atau menjadikannya beragama Majusi. Riwayat Muslim. Jadi hal ini dapat dikaitkan dengan pembinaan akhlak seorang anak. Seperti pepatah Melayu, bagaimana adunan begitulah acuannya. Maknanya anak itu masih lahir dalam keadaan suci, ibu bapa yang akan membentuk akhlaknya. Jika anak-anak terdedah, mengapa? Mungkin kerana ada kesilapan-kesilapan dalam ibu bapa mendidik anak tersebut. Jadi yang pertama adalah kerana ibu bapa tidak mengambil cakna didikan agama. Sedangkan didikan agama merupakan tunjang asas kepada kebahagiaan sesebuah keluarga ataupun menjadi tunjang kepada pembentukan akhlak yang baik. Apabila ibu bapa tidak mengambil cakna didikan agama anak-anak, bagaimana anak-anak akan tahu perbezaan baik dan buruk? Anak-anak tidak akan terdedah ataupun anak tidak akan mengambil cakna yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Seperti berdasarkan pembacaan saya yang menyatakan responden tersebut menyatakan bahawa perkara seks cyber ini adalah perkara biasa dan boleh diterima dalam kehidupan. Nampak tak betapa ceteknya atau kurangnya didikan agama sehingga menyebabkan remaja tersebut tidak dapat membezakan antara baik yang buruk dan menjadikan perkara seks cyber ini perkara yang normal dalam kehidupan mereka. Seterusnya, ibu bapa yang tidak memberi perhatian kepada anak-anak. Bagaimana tidak memberi perhatian boleh menyebabkan anak-anak terjebak dengan seks cyber ini? Hal ini kerana apabila tidak memberi perhatian sewajarnya, sama ada dari segi penggunaan teknologi anak-anak ataupun dari segi memberi perhatian terhadap kasih sayang yang anak-anak perlukan, ia menyebabkan anak-anak tidak tiada yang menjaganya. Jadi apabila anak-anak kurang kasih sayang, dia akan mencari kasih sayang daripada orang luar. Sebagai contoh, dia akan mencari kasih sayang daripada pasangannya, pasangan lelaki yang bukan mahramnya. Eh, Apabila dia mencari pasangan luarnya, maka sekaligus ini akan menjerumus mereka kepada perlakuan seks cyber apabila lelaki tersebut turut berakhlak ataupun berniat jahat terhadap anak-anak tersebut. Dan manakala apabila ibu bapa tidak menjaga penggunaan gadget anak-anak, mereka mudah terlibat ataupun terdedah dengan bahan pornografi yang di mana dia akan menjadi punca kepada isu keruntuhan akhlak seks cyber ini. Dan yang ketiga adalah ibu bapa yang bermasalah. Sebagai contoh, ibu bapa yang ada masalah akhlak yang mana mereka sendiri terjebak dengan seks cyber ataupun tonton bahan-bahan ataupun memberi tonton bahan-bahan ataupun media yang mempunyai unsur yang lucah dan mereka sendiri yang terlibat dengan zina ataupun akhlak-akhlak yang buruklah yang menyebabkan anak-anak terikut dengan akhlak mereka ataupun anak-anak diabaikan ataupun tidak diberi kasih sayang yang secukupnya. Baiklah, seterusnya kita pergi pada punca media massa. Media massa adalah satu media yang media interaktif yang menyampaikan maklumat kepada remaja pada masa kini. Sebagai contoh filem, majalah, walau bagaimanapun media massa pada kali ini ataupun pada masa kini, sebagai contoh filem, novel, majalah dan juga video, banyak unsur-unsur lucah tetapi semakin disebar luas. Sebagai contoh, saya boleh bagi filem yang terbaru ni ataupun filem yang terbaru iaitu filem Pulau, di mana dia punya teaser banyak unsur-unsur lucah dan dia ambil pelakon lucah yang menyebabkan anak-anak muda tengok. Perkara ini sekaligus akan menyebabkan mereka uh, terangsang dan menyebabkan mereka rasa ingin tahu mereka dan mereka akan sama ada melayari ataupun melakukan perbuatan seks cyber ini. Dan banyak novel-novel yang seperti pedofilia yang baru ni dalam kereta akhbar saya baca, ada novel yang menceritakan ataupun memasukkan unsur pedofilia dan perkara inilah yang kita dapat lihat yang akan merosakkan minda anak-anak muda. Dan seterusnya adalah kemudahan mengakses laman web dan iklan semasa penggunaan mana-mana aplikasi. Yang ini disokong oleh Wahid Abdul dan Muhammad Labib 2005. Akses terhadap laman seseorang porno yang awalnya ditunjukkan untuk memenuhi rasa ingin tahu di kalangan remaja, kemudian semakin membesar dorongan seksual yang kemudian menimbulkan kecanduan pada aktiviti cyber sex di kalangan remaja tersebut. Jadi apabila mudahnya anak-anak muda atau remaja untuk mengakses laman web lucah, ini yang akan menyebabkan
Perkara ini yang akan menyebabkan mereka candu dan terjebak dengan seks cyber. Dan iklan semasa penggunaan mana-mana aplikasi. Yang ini dialami oleh saya sendiri apabila saya membuka aplikasi pembelajaran untuk adik saya. Dan apabila sementara saya nak buka tu, timbul satu iklan wanita wanita mandi. Bagaimana ini boleh berlaku? Inilah yang menjadi punca kepada anak-anak remaja sekarang ni terdedah kepada masalah seks cyber ni. Aplikasi pembelajaran sendiri pun boleh memasukkan iklan-iklan yang berunsur lucah. Dan banyak media sosial yang menyediakan peluang untuk bersosial tanpa batasan. Sebagai contoh WhatsApp. Kalau dulu mungkin susah untuk pasangan berinteraksi secara maya. Tapi sekarang hanya di hujung jari. Setiap orang ada telefon, setiap remaja ada telefon. Boleh video call melalui Instagram, melalui Twitter. Banyak boleh kongsi-kongsi video, berkongsi-kongsi maklumat. Jadi media yang tiada batasan inilah yang akan menyebabkan mudahnya remaja-remaja terjebak dengan masalah seks cyber ini. Baiklah, yang seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya amat memberi kesan yang besar kepada remaja ya, berbanding dengan ibu bapa. Ibu bapa lebih kepada kanak-kanak. Tapi remaja ni zaman di mana mereka lebihkan rakan mereka berbanding dengan ibu bapa. Hal ini turut dinyatakan berdasarkan hadis, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut atau kamu membeli daripadanya atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga kamu mendapat bau yang busuk. Dan apabila kawan memilih kawan yang baik, dia akan mendapat manfaat yang baik. Tapi kalau dia pilih kawan yang berakhlak buruk, takkan dia dapat perkara yang baik. Dia turut akan terkena biasan akhlak buruk rakan tersebut. Baiklah, sahabat akan merasakan rakan mereka lebih memahami naluri dan perasaan dalaman mereka berbanding ibu bapa. Dan ini adalah perkara yang betul. Kerana rakan sebaya mereka mempunyai jiwa yang sama dengan mereka, seumur dengan mereka. Ibu bapa yang telah banyak mengalami ataupun merasai asam garam kehidupan ni tahu yang mana baik dan mana yang buruk. Tapi rakan-rakan mereka sama jiwa dengan mereka yang hanya inginkan keseronokan. Jadi mereka akan menyokong satu sama lain sama ada perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk. Jika buruk sahabat itu, dia akan mendorong kepada perkara yang buruk. Baiklah. Seterusnya, mereka akan berkongsi pengalaman suatu perkara baru tanpa memikirkan baik buruk sesuatu perbuatan itu. Jadi apabila salah seorang kawan mereka terjebak dengan seks cyber ni, dia pasti akan berkongsi dengan kawannya. Akan menceritakan betapa seronoknya kecanduan atau penglibatan terhadap aktiviti seks cyber ini, dan rakannya apabila tahu perkara ini, dia akan menyebabkan mereka tidak mahu rasa ketinggalan lah apabila tidak turut melakukan perbuatan itu. Mereka pun akan nak rasa kenikmatan masalah ataupun isu aktiviti seks cyber ini. Dan juga mungkin dia juga akan buat supaya dia ingin rasa diterima oleh kawan-kawannya. Sekumpulan kawan tersebut membuat perkara tersebut, membuat seks cyber. Jadi saya tak buat lagi. Macam mana saya nak diterima daripada mereka? Jadi dia pun mencuba perkara tersebut. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada langkah penyelesaian kepada punca-punca yang telah saya ceritakan sebentar tadi yang menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak seks cyber ini. Yang pertama adalah memberi perhatian dan didikan agama kepada anak-anak. Yang kedua adalah kawalan media massa. Dan yang ketiga adalah pemilihan rakan sebaya. Baiklah, kita pergi kepada memberi perhatian dan didikan agama. Dalam agama Islam sendiri yang menyuruh ibu bapa ataupun ahli keluarga supaya jaga keluarga mereka supaya terhindar daripada api neraka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qumu anfusakum wa ahlikum nara. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Jadi apa yang perkara-perkara yang boleh bawa kepada neraka ni? Apabila tidak mendidik anak kepada ajaran agama, anak-anak akan mendekatkan diri mereka kepada neraka. Apabila terjebak kepada seks cyber, ini akan menyebabkan mereka dekat
dengan neraka. Jadi untuk menjauhkan ni, jadi ibu bapa perlu beri perhatian dan memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Baiklah, yang pertama memberi penerapan dan amalan ajaran agama. Seperti yang saya nyatakan pada awalnya bahawa agama adalah tunjang dalam kebahagiaan sesebuah keluarga dan dalam menjadi tunjang kepada pembentukan akhlak dalam setiap ahli keluarga. Agama yang menjadi tunjang. Jadi ibu bapa perlu bertanggungjawab dalam mendidik agama. Bukan sahaja mengharapkan kepada guru-guru di sekolah. Ibu bapa perlu mula dari kecil. Dari kecil didik perkara mana yang baik, perkara mana yang betul. Allah suka, Allah larang. Ibu bapa perlu didik sendiri daripada mulut ibu bapa sendiri kerana anak-anak akan lebih cenderung kepada apa yang dilakukan, apa yang dinyatakan atau apa yang diajar oleh ibu bapa mereka. Jadi mungkin ada kalangan ibu bapa yang tidak mengambil aliran agama, tidak banyak tahu berkenaan dengan ilmu agama. Tapi ibu bapa boleh ambil inisiatif lain dengan menghantar anak tersebut kepada kelas fardu ain ataupun kelas agama tambahan ataupun memberi anak-anak media yang menceritakan atau yang mengajar tentang agama, tentang bagaimana cara solat, bagi video tentang kelebihan solat, kelebihan puasa berbuat kepada orang, kan? Jadi itu adalah inisiatif ibu bapa untuk mendidik ataupun menerap ajaran agama dalam diri anak-anak. Dan dalam masa yang sama ibu bapa sendiri yang perlu mendidik diri dengan ilmu agama yang mencukupi supaya anak-anak juga akan dapat dapat mengikuti ibu bapa mereka. Seterusnya ibu bapa juga boleh mendidik konsep pengawasan Allah dan menjadi contoh tauladan kepada anak-anak. Kenapa konsep pengawasan Allah ni saya menekankan perkara ini? Kerana apabila ibu bapa tekankan dari kecil bahawa Allah SWT lihat kita, Allah SWT lihat, ada malaikat catat kita, apa yang kita buat, apa yang kita fikir, apa yang ada dalam hati kita, Allah SWT tahu. Jadi anak-anak ini akan tahu, oh apabila saya nak buat benda ni Allah tahu. Apabila saya nak tengok benda ni Allah tengok. Walaupun saya berseorangan Allah tahu apa yang saya berbuat. Apa yang saya fikirkan Allah tahu apa yang saya fikirkan. Jadi dia akan memupuk dalam diri anak-anak untuk menjaga akhlak dan kelakuan mereka. Dan ibu bapa harus menjadi contoh tauladan. Anak-anak, walaupun ibu bapa kata jangan merokok dan ibu bapa sendiri yang merokok, anak-anak akan pilih yang mana? Anak-anak akan tengok perbuatan ibu bapa mereka. Jadi apabila ibu bapa sendiri yang tidak menjaga batasan, ibu bapa sendiri yang melihat unsur ataupun bahan-bahan lucah, bagaimana anak-anak tidak mengikutinya? Kerana ibu bapa yang menjadi contoh tauladan buat mereka. Jadi ibu bapa perlu sentiasa memberi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak. Seterusnya memberi perhatian sewajarnya kepada anak-anak. Jadi perhatian ni sama ada dari segi penggunaan teknologi mereka, dengan siapa mereka berkawan dan memberi perhatian kepada perasaan kasih sayang anak-anak. Sebagai contoh sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak supaya apa? Sebagai contoh apabila anak-anak hampir terdedah dengan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagai contoh ada lelaki yang ingin mendekatinya ke. Jadi apabila anak-anak selesa dengan ibu bapa, anak-anak akan menceritakan apa yang berlaku kepada mereka, sama ada ibu ada lelaki nak ni, ada lelaki nak tu, ataupun ada dia terjebak dengan ni, terjebak dengan ni, terjebak dengan masalah ni. Jadi apabila dia menceritakan kepada ibu bapa akan dapat selesaikan ataupun dapat membimbing mereka untuk kembali kepada jalan yang betul. Tapi apabila hubungan ibu bapa dengan anak tidak baik, bagaimana anak-anak menceritakan masalah kepada mereka? Kepada siapa anak-anak ingin merujuk kalau bukan dengan pasangan yang lain? Jadi hal ini menyebabkan anak-anak terjebak dengan seks cyber. Jadi apabila ibu bapa memberi perhatian sewajarnya, pasti anak-anak akan selesa dengan ibu bapa dan tidak memerlukan kasih sayang daripada pasangan luar. Dan yang terakhir adalah menekankan hal berkenaan seksualiti. Jadi banyak pandangan berkenaan perkara ini ataupun lebih dikenali sebagai sex education. Adakah ia perlu kepada anak-anak? Perlukah anak-anak didedahkan dengan perkara ini pada di awal umur? Jadi mungkin ada banyak kebaikannya dan ada banyak keburukannya. Tapi kita ambil dari segi kebaikannya, jadi perkara ini akan menyebabkan anak-anak tahu yang perkara ini adalah salah. Perkara itu adalah salah. Seks cyber adalah salah. Memegang ni, melihat ni adalah salah.
Jadi apabila anak-anak terdedah dengan berkenaan seksualiti ni, dia akan lebih berhati-hati untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah mereka dan menghancurkan masa depan mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi pada kawalan media masa. Yang pertama adalah memantau dan menguasai penggunaan media sosial anak-anak. Jadi ibu bapa perlu tahu. Sebagai contoh, memberi had tempoh masa untuk anak-anak memegang telefon, tengok aplikasi apa yang anak-anak anda main, tengok apa yang anak anda layari, adakah bahan pendidikan ataupun bahan-bahan lucah. Yang ini perlu diawasi oleh ibu bapa. Sentiasa cek, sentiasa semak aktiviti anak-anak. Seterusnya, menggunakan aplikasi atau perisian penapisan kandungan web dan penghalang internet. Sebagai contoh, Google Link. Jadi, perkara ini amat penting, menggunakan aplikasi yang ada penapisan ni sangat penting. Kerana apa? Lagi-lagi apabila zaman PKP ataupun perintah berkurung, semua remaja terlibat dengan pembelajaran secara internet ataupun secara online. Jadi termasuk dengan anak-anak, termasuk dengan budak sekolah rendah, budak sekolah menengah, dia akan menggunakan gadget. Jadi kalau tanpa penguasaan ibu bapa, bagaimana ibu bapa boleh membendung anak-anak daripada terdedah dengan bahan lucah? Jadi sebagai contoh saya ambil, semasa adik saya uh, menjalani kelas secara online, ibu saya telah menetapkan aplikasi Google Link di mana ibu bapa dapat kawal handset anak tersebut dari segi penggunaan masa. Sebagai contoh, melebihi pukul 9 malam, handset tersebut tidak boleh dibuka. Anak-anak tidak boleh search bahan-bahan ataupun unsur-unsur lucah. Ada kawalan aktiviti apa yang anak-anak layari. Aplikasi, jika anak-anak ingin menginstal aplikasi-aplikasi, dia perlukan kebenaran daripada ibu bapa. Dia perlu mengakses dengan handset ibu bapa baru boleh download aplikasi tersebut. Jadi itu adalah salah satu inisiatif yang penting ataupun berkesan dalam mengawal penggunaan media masa dalam diri remaja. Seterusnya, aplikasi carian yang ditapis unsur-unsur lucah perlulah dibina oleh pembangun aplikasi dan laman web. Dan kerajaan perlu menyokong pembina-pembina supaya dapat membina satu laman web yang tiada unsur lucah, yang ditapis cariannya, yang ataupun aplikasi-aplikasi yang dapat menarik minat remaja, yang daripada membuang masa kepada perkara yang tidak berfaedah kepada perkara yang berfaedah. Jadi aplikasi pembina ni lah yang perlu membangunkan aplikasi-aplikasi sebegini dengan disokong oleh sama ada daripada segi pihak kerajaan ataupun NGO. Dan yang terakhir adalah mengenakan tindakan kepada pengguna media sosial yang berkongsi perkara yang mendorong kepada seks cyber. Sebagai contoh, di laman Twitter, apabila melihat ada individu yang cuba berkongsi perkara yang lucah, pihak kerajaan ataupun pihak polis boleh mengambil tindakan dengan sama ada mengesan alamat IP, cari siapa pengguna akaun tersebut dan mengenakan tindakan. Dan apabila pengguna lain tahu yang perkara ini akan dikenakan tindakan, sekaligus dia akan menyebabkan mereka lebih berhati-hati dan tidak berani untuk berkongsi bahan-bahan unsur lucah yang akan mendorong anak-anak remaja kepada masalah seks cyber ni. Baiklah, yang terakhir adalah dari segi pemilihan rakan sebaya. Jadi masih lagi dalam peranan ibu bapa perlulah mengambil berat tentang rakan sebaya anak-anak mereka dengan mengambil tahu latar belakang dan keluarga mereka. Tengok dengan siapa anak-anak kita berkawan. Adakah berkawan dengan kawan-kawan yang berakhlak buruk, yang keluar malam, keluar dengan perempuan, keluar dengan lelaki, naik motor, merempit, merokok, pergi ke kelab malam ataupun menonton bahan-bahan lucah. Ibu bapa perlu ambil cakna dengan siapa mereka berkawan. Pastikan mereka berkawan dengan orang-orang yang baik. Jikalau ibu bapa perlu tahu latar belakang keluarga mereka. Mungkin ada yang dari keluarga yang bermasalah dan mempunyai akhlak yang bermasalah, jadi ibu bapa perlu mencegah perkara ini. Baiklah, seterusnya adalah memeriksa penggunaan gadget anak-anak bagi memastikan kesan pengaruh rakan sebaya dapat dibendung. Bagaimana pengawalan gadget juga dapat membendung pengaruh rakan sebaya? Kerana anak-anak mungkin ada terlibat dengan rakan-rakan mereka join grup yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, dalam grup pembincangan WhatsApp tapi berkongsi bahan-bahan lucah, bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang berunsur lucah, ataupun anak-anak sendiri yang terlibat dengan masalah seks cyber ni
Jadi apabila ibu bapa dapat mengesan, kesan rakan sebaya ni, ibu bapa dapat membendung, ibu bapa dapat mencegah mereka daripada perkara ini berleluasa dan dapat mengatasi masalah ini. Dan yang ketiga adalah memantau ataupun masalah pengaruh rakan sebaya yang berlaku di sekolah. Jadi pihak sekolah pun perlu kenal pasti yang mana murid yang bermasalah. Jadi melalui sesi kaunseling, jadi pihak sekolah dapat membendung pelajar yang berakhlak buruk dan menasihati pelajar yang berakhlak baik ini supaya pandai memilih rakan mereka. Dan uh, perkenalkan dengan program usrah sama ada dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun usrah di luar sekolah. Jadi remaja-remaja pada masa kini, terutamanya seperti di universiti ataupun di sekolah menengah, ada menganjurkan usrah-usrah ataupun membawa usrah luar dari NGO-NGO masuk. Jadi apabila perkara ini disebar luaskan berkenaan dengan usrah ni, jadi remaja-remaja yang menyertai program usrah ni, dia akan dididik, dia akan ditarbiah untuk menjaga akhlak, untuk menjaga batasan, untuk menyebar luaskan dakwah agama Islam, untuk berkawan dengan orang-orang yang baik. Dalam usrah itu sendiri, dia akan mewujudkan satu bi'ah salihah dalam kalangan mereka. Jadi penting usrah ni supaya dapat remaja pada masa kini terdedah dengan rakan-rakan sebaya yang baik. Baiklah, sebagai kesimpulannya, Syekh Cyber ni pasti dan pasti adalah melanggar syariat agama dan norma kehidupan masyarakat, dan dia memberi banyak kesan negatif kepada remaja dan juga negara pada masa hadapan, kerana remaja lah yang akan membentuk masyarakat dan pembinaan negara masa hadapan. Bagaimana apabila remaja yang rosak akhlaknya akan memimpin negara, dan remaja pada masa kini terdedah kepada bahaya seks cyber berpunca daripada ibu bapa, media massa dan pengaruh rakan sebaya. Jadi perkara ini tidak boleh sukar dibendung kerana terlalu terdedah dan banyak ibu bapa yang sibuk, dan punca-punca ataupun masalah berlakunya seks cyber ini perlulah diselesaikan. Dan bagi menyelesaikan langkah ini bukan ibu bapa saja, bukan pihak sekolah saja, semua pihak perlu bertanggungjawab. Sama ada kerajaan, agensi-agensi NGO, ibu bapa, rakan-rakan sendiri dan diri sendiri perlu mengawal ataupun mencegah perkara ini. Dan sama ada dan langkah-langkah penyelesaian seperti memberi perhatian, memberi didikan agama, mengawal penggunaan media massa dan pemilihan rakan sebaya perlulah dilaksanakan dan diamalkan supaya isu seks cyber ini dapat dibendung. Jadi itu saja daripada saya. Maaf salah silap, kekurangan ataupun kesalahan bahasa yang saya guna. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.